Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Abdul Halim, nombor metrik D191111544. Okey, saya akan menerangkan definisi anti-hadis. Maksud anti-hadis adalah golongan yang menolak hadis sebagai sumber selepas Al-Quran. Bermaksud kiranya selepas Al-Quran tiada, mereka menolak hadis selepas Al-Quran. Okey. Hujah mereka, dalil hujah mereka adalah Al-Quran kitab yang sempurna dan lengkap, bukannya hadis. Bermaksud mereka mengatakan Al-Quran ini telah lengkap dan sempurna, mereka tidak memerlukan sumber-sumber lain. Okey. Bukti hujah mereka adalah mereka cuba menyelewengkan beberapa ayat Al-Quran mengikut tafsiran akal mereka. Okey, kefahaman golongan anti hadis ni ada melibatkan tiga, iaitu akidah, politik dan fiqh. Untuk akidah, mereka meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pesuruh Allah, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan itu ibadah seperti puasa, zakat dan ibadah-ibadah lain harus mengikut Nabi Ibrahim AS. Mereka cuba menyeleweng ayat-ayat Al-Quran dari segi politik. Mereka menyatakan ulama masa dahulu dan kini adalah palsu, menyeleweng daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk fiqh pula, mereka menyatakan ulama sahaja mengada-ngadakan hukum-hukum seperti halal haram, undang-undang kemanusiaan dalam Islam. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada sejarah. Okey, sejarah golongan anti-hadis ni pada zaman Rasulullah SAW telah ada bibit-bibit kemunculan golongan anti-hadis ni. Cuma golongan anti-hadis ni cuma kepada ada dalam kalangan kaum-kaum Quraisy, tetapi tidak ada apa-apalah sebab pada zaman tu kan ada Nabi, lepas tu hanya kaum-kaum Quraisy, kerana mereka itu cuma dah akidah mereka kita dah tahu, kerana mereka kaum Quraisy. Okey. Kemunculan sejarah golongan anti hadis ni ada pada zaman sahabat pula. Zaman sahabat pula ada nama seorang sahabat bernama Umayyah bin Khalid. Dia cuba mencari penyelesaian keseluruhan masalah dengan hanya merujuk Al-Quran semata-mata. Mereka kiranya Umayyah bin Khalid ni dia cuba menyelesaikan masalah hanya mengikut Al-Quran saja. Dia tidak mengikut sumber seperti hadis. Okey. Jadi Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar, menasihatkan supaya menerima dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada kurun kedua semasa zaman pada kurun kedua tak tahu zaman siapa, pada kurun kedua Imam Syafi'i, orang yang pertama berdebat tentang golongan anti-hadis ni, berdebat pasal mengenai hadis ini, dan golongan anti-hadis ni dapat menerima apa yang didebatkan oleh Imam Syafi'i. Okey, jadi pada zaman sahabat tadi, bukan tiada berkelompok, cuma anti-hadis ni mereka dalam hal peribadi sahaja. Okey, pada kurun ke-11 muncul golongan Orientalis di Iraq. Orientalis ni adalah seorang cendekiawan barat ataupun hasil ciptaan penyelidikan, hasil ciptaan barat, penyelidik barat untuk
khasnya mereka mencari untuk agama Islam dan pengikut-pengikutnya. Okey. Oleh itu, sehubungan itu pada kurun ke-11 tu di Mesir pun pada zaman Syekh Muhammad Abduh pun ada golongan anti-hadis ni daripada disebabkan orientalis di Iraq ni lah, disebabkan keraguan yang ditimbulkan oleh penjajah barat, disebabkan mereka ditimbulkan oleh penjajah barat ini kerana pada masa itu agama Islam, keimanan mereka lemah. Okey. Jadi pada zaman ditimbulkan oleh penjajah barat ni. Jadi ulama cendekiawan pada masa itu ramai terikut dengan penyelidik di Eropah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Arif bin Budiman Razi di 191110509. Baik, saya akan membicarakan berkenaan dengan gaya pemikiran golongan anti hadis. Golongan anti hadis ini beranggapan bahawa Islam ini mundur. Mereka cuba untuk memajukan umat Islam dari segi penyelesaian masalah, dan mereka membawa solusi iaitu menggunakan Al-Quran semata-mata untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kalangan masyarakat umat Islam. Walhal mereka menafsirkan ayat Al-Quran tersebut hanya berpandukan dengan akal fikiran mereka sahaja. Jadi perkara itu tidak mengikuti disiplin ilmu bagi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, mereka juga mengabaikan kaedah ataupun disiplin ilmu yang saya cakap sebentar tadi lah. Mereka mengabaikan disiplin ilmu tafsir Al-Quran dan mengabaikan bahasa Arab sendiri. Mereka hanya menggunakan akal semata-mata untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Seterusnya, mereka juga sangsi dengan sejarah periwayatan hadis. Mereka mendakwa bahawa hadis ini diriwayatkan setelah kewafatan Nabi 200 tahun, yang mana seperti yang kita tahu perkara itu sebaliknya lah. Baik, yang seterusnya, mereka juga beranggapan bahawa penulisan hadis ini, periwayatan hadis ini adalah konspirasi bagi menguntungkan kaum Arab sahaja, bukannya bertujuan untuk memberi manfaat yang lebih kepada seluruh umat Islam, tidak mengira bangsa dan tidak mengira tempat lah. Seterusnya, mereka ada yang berpendapat bahawa Imam Syafi'i adalah punca kepada pembekuan intelektual umat Islam, yang mana perkara ini kita dapat fahami dalam satu penulisan dalam sebuah buku karangan oleh tokoh anti hadis di Malaysia. Dia menulis satu buku dan antara potongan ayat di dalam buku tersebut ialah Imam Syafi'i came to view differences of opinion as a problem. To solve this problem, he came up with his neat little idea to freeze everything, as it were. In afterwards, Syafi'i came to the view that all opinion existing at that time would be acceptable, but nothing more than that. No new thinking could be allowed. Baik, itu sahaja untuk bahagian gaya pemikiran. InsyaAllah saya akan teruskan dengan topik yang lain lah. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada gerakan anti hadis. Contoh gerakan anti hadis di Malaysia. Baik, gerakan anti hadis di Malaysia ini terdapat dua gelombang. Gelombang pertama dipelopori oleh Kasim Ahmad, Abdul Manan Harun dan Osman Ali. Mereka ini beranggapan dan mendakwa bahawa hadis bukanlah salah satu daripada sumber-sumber hukum Islam. Seperti mana kita tahu, hukum Islam antaranya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan mereka ini terkesan dengan pemikiran yang dibawa oleh Dr. Rashad Khalifah. Dr. Rashad Khalifah ini adalah salah seorang tokoh anti hadis di Amerika. Mereka terkesan dengan gerakan ini, mereka mengikuti gerakan ini di Amerika lah. Dan Kasim Ahmad, antara tokoh gerakan anti hadis gelombang pertama ini, dia mencetuskan beberapa siri kontroversi menggunakan karya-karyanya, penulisannya dalam beberapa buku pada tahun 1986 dan 1992. Seterusnya, kita pergi kepada gelombang yang kedua. Secara ringkas bahawa gelombang yang kedua ini muncul pada era yang ke-21. Kalau gelombang yang pertama tadi muncul pada era 1985. Gelombang yang kedua ini muncul pada era 21, yang mana kita fahamlah era 21 ni teknologi semakin berkembang pesat. Jadi golongan anti hadis ini menggunakan medium tersebut bagi menyebarkan fahaman-fahaman mereka. Mereka mempunyai banyak blogspot, laman sesawang dan sebagainya, lagi memudahkan untuk mereka menyebarkan fahaman anti hadis tersebut. Dan gelombang yang kedua ini dilihat lebih agresif lah berbanding dengan gelombang yang pertama. Mereka juga menggunakan idea yang sama, cuma mereka menggunakan medium yang berbeza. Baik, itu sahaja daripada saya untuk gerakan anti hadis di Malaysia. Wallahu a'lam.